Baik, ini laporan yang baru saja kami terima berhubung dengan perkembangan politik tanah air, di mana kami nak bawakan satu surat pemakluman daripada Yang di-Pertua Dewan Rakyat iaitu Datuk Azhar Azizan Harun kepada semua ahli-ahli Dewan Rakyat, yang berhormat ahli-ahli Dewan Rakyat, di mana dalam surat yang kami perolehi itu memaklumkan mengenai surat akuan yang memilih calon Perdana Menteri ke-9, di mana kalau kita boleh sebutkan intipati dalam surat tersebut memaklumkan bahawa pada pelaksanaan titah perintah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda di-Pertuan Agong, saya dengan ini memberi notis kepada Yang Berhormat supaya menyerahkan satu surat akuan yang menyatakan dengan terang dan jelas seorang ahli Dewan Rakyat yang diberikan kepercayaan oleh Yang Berhormat untuk menjadi Perdana Menteri ke-9. Dan katanya walaupun surat akuan tersebut tidak mempunyai format tertentu, namun ianya perlu mempunyai butiran-butiran seperti berikut. Yang pertama, perlu menyatakan identifikasi Yang Berhormat yang secukupnya, dan identifikasi yang secukupnya seorang sahaja ahli Dewan Rakyat yang diberikan kepercayaan oleh Yang Berhormat, dan penyataan kepercayaan yang terang, jelas dan tanpa syarat. Dan perlu juga disertakan tanda tangan serta cop rasmi saksi, sama ada seorang peguam bela atau peguam cara, pesuruhjaya sumpah, notari awam atau jawatan yang standing bagi Yang Berhormat yang berada di luar negara, dan juga tarikh akuan surat. Dan surat akuan Yang Berhormat itu hendaklah diserahkan kepada pihak Istana Negara selewat-lewatnya pada Rabu 18 Ogos 2021, iaitu esok Rabu 18 Ogos sebelum jam 4 petang, untuk diberikan kepada situs sulit kanan kepada Kepawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Serahan tangan tidak dibenarkan memandangkan Istana Negara masih lagi berada di dalam kawasan fasa 1, dan juga untuk mengelakkan penularan pandemik COVID-19 di Istana Negara. Dan perlu juga dijelaskan bahawa mana-mana surat akuan Yang Berhormat yang tidak mematuhi perkara-perkara di atas ataupun yang diterima lewat tidak akan diambil kira. Jadi ahli-ahli Yang Berhormat diperingatkan untuk menjaga kerahsiaan surat akuan tersebut sehingga ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda di-Pertuan Agong membuat keputusan mengenai perkara tersebut, iaitu untuk mencari seorang ahli Dewan Rakyat yang dalam hemat baginda mungkin mempunyai kepercayaan majoriti ahli Dewan Rakyat sebagai Perdana Menteri Malaysia. Itu surat yang diberikan kepada Speaker Dewan Rakyat ataupun Yang di-Pertua Dewan Rakyat Datuk Azhar Azizan Harun kepada semua ahli-ahli Dewan Rakyat, ataupun lebih tepat kepada semua 220 ahli Dewan Rakyat. Dan melihat kepada keadaan semasa ini, 220 ahli Parlimen ini, mana-mana individu yang dipercayai mempunyai sokongan majoriti perlulah memperoleh sekurang-kurangnya 111 sokongan untuk diangkat, dipilih, dilantik sebagai Perdana Menteri Malaysia yang ke-9. Itu kenyataan terbaru berhubung dengan perkembangan politik semasa. Dan dalam masa yang sama juga, saya nak berkongsikan satu lagi laporan akhbar The Star yang memetik sumber, yang melaporkan bahawa Presiden Warisan Datuk Seri Muhammad Syafiee Apdal ditawarkan jawatan timbalan Perdana Menteri bagi mendapatkan sokongannya terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai calon Perdana Menteri Pakatan Harapan. Dan menurut laporan portal itu lagi, maklumat itu juga disahkan beberapa sumber dari parti-parti lain. Dan jika benar, ini bahkan menjadi jawatan tertinggi bagi seorang pemimpin dari Sabah. Dan kami akan mendapatkan perincian lanjut bersama dengan Datuk Seri Syafiee Apdal dalam pertemuan eksklusif Agenda Awani jam 9 malam ini. Baik, dalam masa yang sama, dalam tempoh 24 jam, 48 jam, 72 jam, beberapa hari ke depan ini pastinya akan berlaku pergerakan
untuk kita saksikan sama ada individu ataupun ahli-ahli parlimen ataupun ketua-ketua parti yang dipanggil menghadap Si Paduka Baginda Di-Pertuan Agong di sebalik surat daripada Speaker Dewan Rakyat untuk ahli-ahli parlimen ini menyatakan surat akuan, menyatakan siapa yang mereka percaya boleh dipilih menjadi Perdana Menteri. Tetapi saya dimaklumkan juga rakan setugas kami Ridauddin Daud berada di hadapan di sekitar pekarangan kediaman rasmi pengerusi Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin Yassin juga bekas Perdana Menteri ketika ini. Ridauddin, kalau boleh kongsikan ketika ini ada sebarang pergerakan ataupun mungkin ada sebarang pertemuan yang berlangsung di Bukit Damansara? Baik, terima kasih Hakim. Ya, betul Hakim, kalau diikutkan memang ada sedikit pergerakan, mungkinlah tidak serancak ataupun yang berlaku seperti 2-3 hari lepas atau mungkin semalam. Namun apa yang saya boleh kongsikan, ketika pagi tadi sehinggalah melebihi 10.30 hinggalah ke 11 pagi, tidak banyak pergerakan yang ada, hanyalah kami nampak pergerakan keluar masuk penduduk tempatan sahaja. Namun bermula pada 11.30 kami mula mengesan ada satu kenderaan yang dipercayai membawa Datuk Seri Taqiyuddin Hassan iaitu Setiausaha Agong PAS masuk ke dalam kawasan kediaman ini, dan kemudian 1 minit kemudian disusuli oleh sebuah kenderaan yang tertera lambang Dewan Negara, namun kami tidak dapat pastikan siapakah gerangan yang berada di dalam kereta tersebut. Dan kemudian 15 minit kemudian ada 2 kenderaan masuk. Pertama adalah Ketua Setiausaha Negara, kenderaan membawa beliau iaitu Tan Sri Muhammad Zulkifli Ali, dan kemudian di belakangnya pula adalah kenderaan membawa Peguam Negara Tan Sri Idrus Harun. Jadi itulah antara pergerakan yang boleh dilihat pada waktu ini. Namun selepas dari itu, sekarang sudah pun melepasi jam 12.30 hari, masih tiada lagi pergerakan. Mana-mana yang saya sebutkan tadi, 3 individu yang masuk ke dalam, masih lagi tidak nampak mereka keluar daripada kediaman ini, dan difahamkan mungkin ada perbincangan yang berlaku di dalam, namun kami tidak dapat intipati tersebut kerana seperti anda tahu masih lagi tiada sebarang kenyataan atau apa-apa percakapan diucapkan oleh mana-mana pemimpin yang saya sebutkan sebentar tadi. Namun sudah pasti kami akan terus berada di sini. Cuaca juga nampaknya langit sudah semakin gelap, namun kami pasti akan terus berada di sini untuk membawakan perkembangan dari semasa ke semasa, kerana difahamkan kira-kira jam 2.30 petang ataupun mungkin 3 petang ini akan ada pertemuan melibatkan ketua-ketua parti politik, dan sudah pasti pengurusi Perikatan Nasional iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin sendiri pasti akan terlibat dalam pertemuan itu di Istana Negara. Jadi sudah pasti rakan tugas kami iaitu Hasmi Mohamad sudah berada di Istana Negara, dan saya akan berada di sini untuk melihat perkembangan di sini, dan mungkin akan merekodkan perjalanan keluar Tan Sri Muhyiddin Yassin ke Istana Negara. Namun buat masa ini, itu yang saya boleh kongsikan, 3 kenderaan yang membawa pemimpin yang saya fikir membawa cerita yang besar, membawa perbincangan yang besar juga, sudah masuk ke dalam kediaman Tan Sri Muhyiddin Yassin. Selepas dari itu, sudah pun melebihi 30 minit, nampaknya keadaan sudah semakin tenang, hanya cuaca saja yang nampak macam seakan gelap, seakan akan mencemburi kita. Namun segalanya nampak tenang, dan boleh dikatakan 3 pemimpin itu pastinya kami akan terus laporkan sekiranya kami nampak terlibat kenderaan mereka keluar, Hakim. Ya, Ridauddin. Dan sebelum itu saya ingin minta maaf, saya nak betulkan. Tadi saya sebut kediaman rasmi, tapi kediaman peribadi sebenarnya Tan Sri Muhyiddin Yassin di Bukit Damansara. Ridauddin, siapa mungkin ada maklumat siapakah lagi kepimpinan parti yang mungkin akan dijadualkan bertemu ataupun mengadakan pertemuan dalam masa-masa yang mendatang ini? Baik, terima kasih Hakim. Kalau mengikutkan perbincangan dengan rakan-rakan media di sini, kami semua masih lagi dalam keadaan ketidaktentuan. Kami tidak tahu siapakah yang akan datang, siapakah yang mungkin akan muncul sebentar lagi, kerana seperti apa yang dilihat kalau diikutkan kepada apa yang berlaku semalam, kononnya di sini akan ada banyak pergerakan, namun nampaknya pergerakan juga berlaku di kawasan-kawasan lain yang melibatkan pejabat-pejabat pimpinan parti. Jadi di sini kami jangkakan kemungkinan pergerakannya tidaklah sebanyak mana, tidaklah sebesar mana, kerana mungkin sekiranya ada perbincangan pun mungkin ia akan melibatkan parti dan mungkin akan tertumpu di pejabat-pejabat parti seperti yang kita tahu ada di Petaling Jaya, ada di Kuala Lumpur, Damansara dan sebagainya. Jadi saya fikir untuk di sini, di Bukit Damansara ini atau di kediaman peribadi Tan Sri Muhyiddin Yassin, saya fikir 3 kenderaan tadi mungkin itulah kenderaan yang akan masuk, dan saya jangkakan kalau ada pun tidaklah banyak mana seperti yang berlaku sebelum ini. Namun apa yang boleh dikongsikan, keadaannya di sini tenang, namun di kawasan-kawasan lain
Belum lagi kami mendapat maklumat, namun pastinya petang nanti di Istana Negara kemungkinan akan lebih sibuk daripada di sini. Namun apapun sudah pasti Sarawak ini akan terus membawakan perkembangan dari semasa ke semasa, dan saya di sini mungkin sebentar lagi akan pergi ke tempat lain dulu untuk melihat bagaimana perkembangan dari lokasi lain. Namun buat masa ini secara langsung di kediaman Perdana Menteri Perdana Menteri Caretaker Tan Sri Muhyiddin Yassin, keadaannya tenang, hanya ada 3 kenderaan pemimpin saja masuk, Hakim, buat masa ini. Baik, terima kasih Ridauddin Daud berkongsi laporan itu. Kami akan dapatkan Ridauddin dari masa ke masa berhubung dengan sebarang pergerakan, dan juga kita akan dapatkan Hasimi Mohamad nanti yang berada di hadapan ataupun di pekarangan Istana Negara, melihat jika ada kiranya pemimpin-pemimpin yang dipanggil untuk menghadap Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong.